Assalamualaikum dan salam seraku sayang bersama saya Fatin Syaira Rosti. Tumpuan berita, Sarawak merupakan negeri pertama di Malaysia yang mempunyai Kementerian Khusus berkaitan Integriti dan Ombudsman melalui pembentukan Unit Integriti dan Ombudsman Negeri Unions pada 1 Februari 2018, kata Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Gopeng. Sarawak is the first state in Malaysia to establish a new portfolio with the appointment of a minister responsible for integrity and ombudsman. This is a testament of the seriousness of the government in combating corruption, as well as in calculating and nurturing a society of high integrity and to enhance the socio-economic development based on good governance, accountability, and transparency. Katanya menerusi teks ucapan yang dibaca Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas di Majlis Perasmian Ombuds Day 2022 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pada Khamis. Tambah beliau lagi selain mengurus pengaduan, Ombudsman Sarawak juga telah mengambil inisiatif melanjutkan fungsi memeriksa projek yang sedang dijalankan Kerajaan Sarawak untuk menunaikan komitmen menyiapkan projek kepada rakyat. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari dalam teks ucapannya juga memberitahu beliau ingin orang awam sedar mengenai dan menggunakan sepenuhnya perkhidmatan Ombudsman. We want the public to be aware of, to be familiar with, to make full use of Ombudsman services. It ought to be made known that Ombudsman services are free of charge, accessible to everyone, and beneficial to the public as an alternative dispute resolution. Sambutan Ombuds Day 2022 ini merupakan kali pertama diadakan di Malaysia dan seramai 400 peserta terdiri daripada pegawai kerajaan dan pekerja swasta telah menyertai program tersebut secara fizikal dan maya. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak menerusi Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR telah memperuntukkan RM20.643 juta untuk membiayai 86 projek di bawah agihan Geran Fasa 1 tahun ini. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas berkata, projek ini termasuk pembinaan pengubahsuaian dan menaik taraf rumah ibadat, Dewan Serbaguna serta kemudahan lain. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan cek bagi 76 projek yang menelan belanja RM19 juta di Kuching pada Khamis. Antara wakil penerima ialah Timbalan Premier Sarawak Datuk Sri Dr. Sim Koo Hian, Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagah-Wiin, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentap Jabu, Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil. Datuk Ahmad Douglas juga menambah usaha Kerajaan Sarawak ini diteruskan sekali lagi dengan meluluskan sebanyak RM50 juta pada tahun ini bagi meneruskan objektif penubuhan UNIFOR di Sarawak. Dalam pada itu, beliau berkata majlis penyerahan geran tersebut membuktikan UNIFOR masih berperanan baik dan relevan dalam membantu semua agama bukan Islam di negeri ini. Beliau juga menasihatkan semua pertubuhan agama yang diberi geran memantau dengan teliti pelaksanaan projek masing-masing. Berikutnya, jaringan penunjuk pembangunan mampan bandar luar bandar Malaysia MurniNets adalah satu langkah ke hadapan bagi mencapai matlamat Kerajaan Sarawak menjadi sebuah negeri berpendapatan tinggi serta masyarakat berkembang maju. Menurut Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Sri Profesor Dr. Sim Koo Hian, ini didorong oleh data dan inovasi serta masyarakatnya akan dapat menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan persekitaran yang mampan. Katanya lagi apabila Premier Sarawak dilantik pada Januari 2017, 3 bulan kemudian beliau telah menganjurkan satu persidangan ekonomi digital kerana minat terhadap digital. My Premier Abanjo when he was appointed on the 12th or 13th of January 2017, 3 months later he organized IDEC, International Digital Economic Conference. And he is really
into all these digitals, and this is your Murinet is part of this digital thing, and it actually fulfill our Sarawak aspirations in terms of getting all this data integrated, how we decisions are being made, as well as how artificial intelligence are going to be used to enhance our quality of life. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan pelancaran program dan sesi teach-in jaringan penunjuk pembangunan mampan bandar luar bandar Malaysia Murinet Sarawak di Hotel Waterfront Kuching pada Khamis. Jelas beliau lagi, Murinet juga akan menyediakan platform pintar yang dipertingkatkan bagi menyusun strategi jenis pembangunan di kawasan tertentu sambil dapat mengukur keberkesanannya melalui penyertaan rakyat dalam tinjauan. Tambahnya, Murinet sedang dilaksanakan di seluruh Malaysia dan akan digunakan untuk faedah kerajaan dan rakyat kerana hasilnya akan disediakan dalam talian melalui aplikasi mudah alih Murinet. Untuk rekod pada tahun 2022, sebanyak 127 pihak berkuasa tempatan PBT yang terdiri daripada 98 PBT di Semenanjung Malaysia, 3 PBT di wilayah Persekutuan dan 26 PBT Negeri Sabah telah menyertai Murinet. Manakala 26 PBT Sarawak dijangka akan menyertai Murinet pada tahun 2023 dan menjadikan jumlah keseluruhannya 153 PBT terlibat dalam program Murinet ini. Seterusnya, Kuching bakal menjadi tuan rumah pertandingan Miss International Tourism ke-25 World Final 2022-2023. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan 1 Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata acara ini akan merancakkan industri pelancongan di Sarawak. It is also my understanding that these activities surrounding the kids team, as explained by Madam Esther Law just now, will create the ripple effects and synergies for our sustainable tourism industry, besides being part of the series of events in welcoming the 50 to 60 beauty queens from around the world to Sarawak this November 2022. Our ministry, as I say just now, would ensure right from the very beginning to make sure that this Miss Tourism International a resounding success, because we are looking forward not only this year, we are looking forward probably another wonderful year next year. Beliau berkata demikian pada sidang media Cats Around the World di Farleigh Mall pada Rabu. Acara Cats Around the World diadakan bersempena Miss International Tourism ke-25 World Final 2022-2023 untuk mempromosikan Bandar Kuching dan merupakan sebahagian aktiviti sampingan pertandingan Ratu Cantik tersebut. Miss International Tourism ke-25 juga akan berlangsung selama 18 hari bermula dari 11 sehingga 28 November 2022 dengan tema Membawa Dunia ke Sarawak. Bandaraya Kuching mengalu-alukan seramai 60 ratu cantik dari seluruh dunia untuk pusingan terakhir Miss International Tourism ke-25. Dalam perkembangan lain, Agensi Pembangunan Ulu Rajang URDA telah menubuhkan 9 jawatan kuasa kecil bagi menangani isu dan cabaran bagi mempercepatkan pembangunan sosioekonomi di rantau ini. Pengurusi URDA Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata jawatan kuasa kecil itu akan diketuai wakil-wakil rakyat di rantau tersebut. Menurutnya, jawatan kuasa kecil berkenaan adalah seperti berikut. The subcommittees to be headed respectively by elected representative in the region. It means members of parliament as well as the members of the council of the region. Yeah. Infrastructure and Security Committee, Agriculture, Livestock and Fisheries Committee, Tourism, Arts and Culture Committee, Forestry and Environmental Sustainability Committee, Community Development and Land Matters Committee, Education and Health Committee, Utilities and Telecommunications Committee, Industry and Entrepreneur Development Committee, Youth, Sport and Technical Training Committee. Yeah. The Deputy Chairman has also been appointed today. Deputy Chairman of URDA is Yang Berhormat Datuk Liwan Lagam.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat keempat URDA di Kompleks Kerajaan Negeri Kapit pada Selasa. Katanya lagi penumbuhan jawatan kuasa kecil ini telah dipersetujui dalam mesyuarat Lembaga Pengarah URDA keempat yang diadakan pada hari tersebut. Mengulas lanjut, Datuk Seri Alexander yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP berkata, mesyuarat itu turut memfokuskan terhadap pembentangan status semasa projek-projek yang sedang dilaksanakan di bawah URDA. This meeting today, we focus on two presentations. One is on updating of the projects that are being implemented under URDA, of which 6 projects in the region have been completed, while 25 projects are currently in the implementation stage. 11 projects are still in the planning stage, and we do have some projects that may have to be relooked at in its implementation due to some difficulties. Laporan berikutnya, Simposium Kebangsaan Kesejahteraan Psikologi 2022 SKEP 2022 adalah bertepatan dengan hasrat Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS untuk memastikan tahap kesihatan dan kesejahteraan psikologi warga UNIMAS sentiasa dalam keadaan yang baik, kondusif serta harmoni. Demikian menurut Naib Kaunselor Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi melalui teks ucapan yang dibaca Timbalan Naib Kaunselor UNIMAS Penyelidikan dan Inovasi Profesor Dr. Wan Hashim Wan Ibrahim pada Majlis Perasmian Penutupan SKEP 2022 bertempat di Arena Gemilang Data Putra UNIMAS pada Rabu. Tahun ini, program seumpama itu diteruskan dengan penganjuran Simposium Kebangsaan Kesejahteraan Psikologi 2022. Penyertaan SKEP 2022 lebih menyeluruh bukan hanya terhad kepada warga UNIMAS sahaja, tetapi ianya juga terbuka kepada warga organisasi kerajaan dan bukan kerajaan yang lain seperti warga Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Kesihatan Malaysia, Kerajaan Negeri Sarawak dan pelbagai agensi lain. Saya difahamkan SKEP 2022 telah menarik lebih 340 peserta daripada seluruh negara. Katanya lagi, program ini akan menjadi platform dalam mengetengahkan aspek kepentingan penjagaan kesejahteraan psikologi diri masing-masing dalam mendepani cabaran kesihatan mental khususnya semasa fasa endemik COVID-19 ini. Tambahan pula, ia juga turut menjadi medium kepada para peserta untuk meneroka potensi diri agar menjadi insan yang lebih seimbang dari segi pemikiran. SKEP 2022 juga diharapkan dapat memperkasa fungsi dan peranan profesion kaunseling dan psikologi dalam usaha membantu warga sesebuah organisasi menjadi golongan yang celik ilmu khususnya dalam isu berkenaan kesihatan mental. Sekian edisi malam bersama saya, Fatin Syaira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebabfakta. Salam UKAS.